Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada pagi ini anak-anak tahun 5 khususnya akan bersiaran dengan Cikgu Samsul untuk bagi program tuition online Perlis Mengaji bagi fasa yang ke-6. Terima kasih kepada semua anak-anak dan juga ibu bapa serta waris atas kesudian meluangkan masa untuk sama-sama mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Cikgu berharap anak-anak dapat bersama dengan cikgu hingga ke hujung siaran agar kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, program tuition online Perlis Mengaji telah dikuasakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sebelum cikgu mulakan sesi perkongsian ini, diharap anak-anak semua telah bersedia dengan buku teks, buku catatan serta alat tulis supaya apa yang dikongsikan nanti dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada anak-anak tahun 5. Jadi cikgu harap anak-anak tahun 5 dah bersedia. Baik. Untuk hari ini cikgu akan kongsikan dengan anak-anak ialah tajuk ruang. Kita fokuskan kepada tajuk perimeter dan insya-Allah kalau berkesempatan kita akan teruskan dengan tajuk luas. Baik. Kalau tengok dokumen standard kita, ya, kandungan standard kandungan ialah 15.1 iaitu perimeter, luas dan isi padu. Untuk hari ini kita fokus kepada 15.11 menentukan perimeter gabungan 2 bentuk, segi 4 tepat, segi 4 sama dan segi 3. Dan yang kedua ialah menentukan luas gabungan 2 bentuk, segi 4 tepat, segi 4 sama dan segi 3. Baik. Jadi cikgu rasa anak-anak semua maklum, ya, di tahun 4 kita dah belajar, ya, tajuk perimeter dan cikgu harap anak-anak fahamlah, ya, konsep perimeter. Jadi cikgu jelaskan lagi sekali, perimeter ialah ukur keliling sesebuah bentuk. Okey, ukur keliling sesebuah bentuk. Okey, cikgu beri contoh untuk bentuk segi 4 sama. Anak-anak boleh tengok di paparan, ya, yang berwarna ungu. Okey, segi 4 sama. Bila sebut segi 4 sama, mesti sedia maklum, segi 4 sama ialah semua sisi adalah sama panjang. Kalau sini panjang dia adalah 4 cm, lebar pun 4 cm. Jadi untuk mendapatkan perimeter, kita jumlahkan semua sisi yang ada bagi sebuah segi 4 sama. Okey, jadi 4 cm tambah dengan 4 cm di sini, tambah dengan 4 cm dan tambah dengan 4 cm. Jadi perimeter untuk sebuah segi 4 sama ialah 16 cm. Jadi yang ni ialah sebagai ulangan sedikit untuk sukatan ataupun kemahiran anak-anak semasa berada di tahun 4. Jadi kita tahu dulu perimeter bagi bentuk tunggal. Sebelum yang tahun 5 ialah bentuk gabungan.
Okey, itu contoh yang pertama. Kemudian kita ada yang kedua ialah segi empat tepat. Jadi bila segi empat tepat, kita tahulah bentuk dia macam mana. Sisi tak sama panjang. Okey, kalau paparan contoh yang cikgu bagi di sini ialah panjang dia, sini panjang anak-anak ya. Panjang ialah 4 cm dan lebar dia ialah 2 cm. Jadi kita nak cari perimeter macam mana? Okey, jadi kita jumlahkan semua sisi yang ada bagi sebuah segi empat tepat. Okey, kita ada sini ialah 2 cm, kemudian 4 cm, 2 cm dan 4 cm. Jadi jumlah keseluruhan ialah 12 cm. Jadi perimeter bagi segi empat tepat di sini ialah 12 cm. Okey, boleh anak-anak? Ya, jadi cikgu harap anak-anak dapatlah ya mencari perimeter bagi bentuk segi empat sama dan segi empat bagi bentuk tunggal, iaitu satu bentuk sahaja. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Bagi sebuah segitiga pula. Okey, jadi segitiga ni ada banyak jenis lah. Okey, yang pertama cikgu bagi contoh ialah segitiga sama sisi. Okey, pasal apa sama sisi? Okey, sebab semua sisi bagi segitiga ni adalah sama panjang. Jadi bila disebut dalam soalan ataupun latihan segitiga sama sisi, maksudnya ialah segitiga yang mempunyai sisi yang sama panjang bagi semua sisi yang ada. Okay, contoh di sini ialah 4 cm, sini 4 cm dan sini pun 4 cm. Jadi perimeter untuk sebuah segitiga sama sisi yang bersisi 4 cm ialah 4 cm tambah 4 cm tambah 4 cm sama dengan 12 cm. Jadi disebabkan semua sisi dia sama panjang, kita boleh kira ataupun hitung perimeter dalam bentuk mendarat. Jadi kita ada 4 cm dan ada 3 sisi. Jadi 4 cm darab dengan 3 sama dengan 12 cm. Baik anak-anak, yang tu bagi segitiga sama sisi. Okey. Contoh lagi satu ialah segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak ialah salah satu sudut dia pada sudut 90 darjah, itu sudut tegak. Yang nampak L di sini. Bentuk L, tak kisahlah. L tu duduk macam mana pun, asalkan 90 darjah, itu ialah segitiga bersudut tegak. Jadi untuk segitiga sudut tegak yang cikgu beri contoh di sini ialah bawah dia sisi ni ialah 4 cm, sisi di sini ialah 3 cm dan sisi di sini ialah 5 cm. Jadi bila kita hitung perimeter, okay, perimeter ialah 5 cm tambah dengan 4 cm tambah dengan 3 cm dan jumlah dia ialah 12 cm. Jadi cikgu harap anak-anak tahun 5 faham ya konsep ataupun maksud dan juga mencari perimeter bagi bentuk tunggal. Sebelum kita ke kemahiran tahun 5, iaitu perimeter bagi bentuk gabungan. Okay, jadi cikgu harap anak-anak bersedia untuk tajuk ataupun kemahiran di tahun 5. Okey, perimeter ialah ukur keliling sesebuah bentuk. Okey, kita tengok. Ini cikgu cadangkanlah langkah untuk mencari perimeter bila melibatkan bentuk tunggal, bentuk gabungan. Kalau bentuk tunggal tu rasanya lebih mudah sedikit sebab satu bentuk sahaja. Dan sisi pun tak berapa banyak sangat. Tapi bila sampai bentuk gabungan ni ada lebih daripada 2 bentuk. Ya. Okey, pertama sekali ialah labelkan sisi. Sebab nanti kita akan nampaklah gabungan beberapa bentuk yang ada sisi tak dilabelkan, tak dinyatakan ukuran sisi, jadi kita perlu labelkan. Itu langkah yang pertama sekali. Okey, selepas label kita akan bulatkan. Okey, bulatkan di sini ialah kita bulatkan sisi yang kita guna untuk mencari perimeter. Sisi luar sahaja, ya, dalam tak terlibat, ya, untuk perimeter. Okey, kemudian langkah yang ketiga, senaraikan, ya, senaraikan semua sisi yang terlibat. Maksud dia sisi yang kita dah bulatkan tadi, kita senaraikan. Kalau boleh cikgu cadangkan di sini ialah kita senaraikan ikut
arah jam supaya tak tertinggal di sana sini. Jadi bila tertinggal satu sisi, langkah kerja kita akan menjadi salah dan akhirnya jawapan pun akan jadi salah juga. Okey, dan akhir sekali langkah keempat. Okey, selepas kita senaraikan semua sisi yang kita nak gunakan tu, kita jumlahkan ya semua sisi. Jadi kita akan dapatlah perimeter bagi sesebuah bentuk tunggal ataupun bentuk gabungan. Okey, tapi langkah ni lebih sesuai untuk bentuk gabungan ya, sebab ada banyak sisi yang kita akan guna sekejap lagi. Okay, jadi cikgu gunakan bahan cikgu daripada buku teks lah, sumber buku teks yang anak-anak ada. Okey. Jadi buku teks ni cikgu guna di muka surat. Okey, bermula muka surat 207 sehinggalah nanti ke muka surat insya-Allah 212. Okey, ini ialah daripada muka surat 207. Okey, tengok situasi di sini. Okey, ada 3 orang pelajar. Okey, pelajar yang pertama di sini. Ini bentuk gabungan segi 4 sama A dan B. Kemudian, dia gabungan sebab apa? Sebab dia bergabung, dia bercantum di situ. Di bahagian sini. Sebab dikatakan sebagai bentuk gabungan. Kemudian pelajar yang 2 orang lagi ni. Ini bukan bentuk gabungan kerana dua bentuk ini tidak bercantum. Jadi kalau tak bercantum berpisah macam ni bukan bentuk gabungan lah. Ni akan jadi bentuk tunggal. Ni satu bentuk dan sini lagi satu bentuk. Jadi dekat tips di sini, bentuk gabungan ialah bentuk yang terbina daripada gabungan 2 atau lebih bentuk lain. Dengan syarat dia bercantum lah. Ya? Okey. Seterusnya. Okey. Okey, pelajar ni dia nak ukur perimeter bagi bentuk gabungan. Okey, bagaimanakah caranya untuk mencari perimeter bentuk gabungan ini? Okey, jadi mereka berbincang 2 orang, ya, 2 orang pelajar. Jadi pelajar yang kedua memberi respon, kita mesti tambahkan panjang semua sisi luar bentuk gabungan ini. Ya, sisi luar. Jadi maksud dia, sisi luar tu di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi sini tak termasuk. Jadi sini bukannya perimeter lah. Ya, sebab ni ialah bentuk gabungan. Jadi tengok tips dekat sebelah tu, perimeter ialah ukur keliling sesebuah bentuk. Okay, jadi mereka pun mengukur panjang sisi. Jadi ukur di sini ialah 5 cm. Sini pun 5 cm. Sini 20. Sini 25 cm, 25 cm dan 30 cm. Okey, jadi langkah pertama dah selesai, dah labelkan. Jadi pelajar dah labelkan semua sisi yang terlibat. Okey, langkah kedua dia senaraikan pula. Jadi dia ambil daripada atas sekali. Kalau kita tengok jam, yang ni pukul 12 lah. Atas sekali dia mula dengan 5, tambah dengan 5 di sebelah sini, tambah dengan 20, tambah dengan 25, tambah dengan 25 dan tambah dengan 30. Jadi nampak cantik lah. Kalau anak-anak ambil, sekejap ambil sini, sekejap ambil di sini, sekejap ambil di sini, takut tertinggal sisi nanti. Jadi pastikan kita buat, kita senaraikan ikut arah jam. Kalau tak suka sebelah kanan, kita main ke sebelah kiri, ikut lawan arah jam. Tapi biasanya kita gunakan ikut arah jam. Jadi selepas senaraikan, okey, jumlahkan. Jadi dapatlah perimeter bagi bentuk gabungan A dan B itu ialah 110 cm. Kemudian jika okey, ni dia punya aktiviti tambahan lah. Kita cikgu teruskan. Nanti anak-anak bolehlah check ataupun cuba aktiviti tambahan ni di rumah bersama dengan abang ke, dengan kakak ke, dengan ayah ataupun ibu. Okey, kita pergi pada contoh. Yang ni ialah contoh di muka surat 208. Okey, rajah menunjukkan sebuah segi 4 sama PQRS. Okey, dia nyatakan di sini. Jadi bila anda nak baca soalan, pastikan baca dengan berhati-hatilah, baca dengan bermakna, bukan baca macam tu sahaja. Jadi di sini dia kata apa di sini? Kalau boleh anda nak gariskan sikit. Sebuah segi 4 sama PQRS. Okey, mata terus ke sini. PQRS.
R dan S. Jadi bila sebut segi empat sama, terlintas dah. Sampai dah di minda. Segi empat sama ialah semua sisi dia sama panjang. Dan sebuah segi empat tepat. TUVW. Okey, tengok. T, U, V dan W. Okey, soalan dia ialah berapakah perimeter bentuk gabungan? Jadi soalan tanya perimeter. Okey, bila perimeter terus terlintas, perimeter ialah ukur keliling sesuatu bentuk. Tapi yang dibentuk gabungan. Okey, jadi bila bentuk gabungan, kita ambil sisi yang di luar sahaja. Sisi yang bercantum tak dikiralah sebagai komponen untuk mencari perimeter. Jadi langkah pertama kita senaraikan ataupun labelkan sisi dahulu. Okay, jadi kalau sini 6 cm, sini pun 6 dah dinyatakan, sini pun 9, sini 4, 20, 4, 5 dan 6. Okay, lepas senaraikan semua sekali, kita bulatkan sisi mana yang perlu untuk kira. Jadi sini tak perlu kita terus pangkah pun tak apa. Sebab tak pakai. Kalau tulis nanti takut ada pelajar yang keliru dan mengambil sisi ini sebagai komponen untuk menghitung perimeter. Okey, jadi perimeter ialah, okey, ni dia senaraikan, tak apa, anak-anak boleh teruskan dengan angka, dengan ukuran dia. Jadi mula dengan yang atas ni, 6 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 20 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6. Dia mula di sini, ikut arah jam, sampailah ke sini 6 cm. Jadi lebih selamatlah, takut ada sisi yang tertinggal. Jadi kalau buat macam tu, insya-Allah kita akan senaraikan semua sisi yang kita perlukan untuk menghitung perimeter. Jadi selepas senaraikan cantik macam ni, kita akan dapat jumlah dia adalah 60 cm. Baik. Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, ini contoh yang ketiga. Okey, jadi cikgu harap anak-anak faham contoh yang kedua tu macam ni kita nak mencari ataupun menghitung perimeter. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat sama ABCD. Okey, tengok dekat rajah. A, B, C dan D. Yang ni ialah sebuah segi empat sama. Dan sebuah segi tiga sama sisi. Okey, kita gariskanlah nanti kalau dalam exam ke masa buat latihan ke okey, segi tiga sama sisi D, E dan F. Jadi terlintaslah di kepala kita, di minda kita, bila segi empat sama, maksud dia adalah sisi dia semua sama panjang. Jadi kalau sini 10 cm, sini akan jadi berapa? 10 juga. Sebab ni adalah sebuah segi empat sama. Sini pun 10 dan sini pun 10. Okey, kemudian segitiga pula. Segitiga pun segitiga sama sisi. Jadi kalau yang mana bantuan kita? Bantuan kita dekat E dengan F. Kalau sini 20, sini pun 20. Sini ke sini 20. Okey, tapi kita ada masalah sikit sebab kita kena cari di sini berapa ukuran bagi sisi C ke E. Jadi kenalah kaitkan sisi yang ada di sini. Okey, kalau sini 10, sini pun 10. Panjang daripada DC 10, DE ialah 20. Jadi berapa panjang C ke E? Jadi panjang keseluruhan ukuran sisi D ke E 20 cm, tolak dengan 10 cm C ke E ialah 10 cm. Jadi anda kena hati-hati sikit bila soalan melibatkan sisi yang tak dinyatakan. Kena kaitkan sisi-sisi yang ada dalam bentuk-bentuk tersebut. Jadi nak mudah macam inilah. Kalau sisi yang mendatar macam ni, kawan dia pun yang mendatar, yang terbaring macam ni. Kalau sisi yang menegak macam ni, kawan dia pun yang menegak. Kita tengok sisi yang sepadan antara dalam bentuk tersebut. Jadi selepas labelkan, bulatkan. Okey, selepas bulat, okey, senaraikan. Jadi disenaraikan bermula daripada atas ni. 10 tambah dengan 10 sisi B ke C
tambah dengan 10, sisi C ke E, tambah dengan 20, tambah dengan 20 dan tambah dengan 10. Jadi perimeter ialah 80 cm. Okey, jadi perimeter rajah ialah 80 cm. Okey, cuba tengok di bawah ni. Adakah perimeter bentuk gabungan ini akan bertambah atau berkurang sekiranya kedudukan bentuk diubah seperti ini? Jadi kalau kita tengok contoh di atas, memanglah perimeter dia tetap sama seperti yang di atas. Sebab dia bercantum pun pada sisi yang lebih kurang sama. Okey, baik anak-anak, itu contoh yang ketiga. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh, kita bincang daripada buku teks di muka surat 209. Okey, tengok. Contoh tu pun makin lama makin mencabar. Jadi kita perlulah, anak-anak perlu peka, tengok gambar rajah, baca soalan dan sebagainya. Okey, cikgu bacakan soalan. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat MNOP. Jadi bila sebut macam ni, anak-anak gariskan segi empat tepat, kemudian rujuk kepada rajah. Yang mana MNOP? MNOP. Jadi betul lah. Yang ni ialah bentuk sebuah segi empat tepat. Dan sebuah segi empat sama RSTU di dalamnya. Okey, cari yang mana? RSTU. Okey, yang ni bentuk dia lah segi empat sama. Okey, kemudian maklumat lagi diberi. Panjang MR, okey tengok. Panjang MR sama dengan RS. RS sama dengan SN. SN. Okey, soalan dia ialah hitung perimeter kawasan berlorek. Okey, jadi kita nampaklah yang warna merah tu ialah kawasan berlorek. Jadi anak-anak perlu cari yang ni, perimeter di sini. Okey, jadi perimeter di sini sisi mana yang terlibat? Okey, sisi yang sinilah, ya. Sisi ni yang terlibat. Okey, jadi langkah pertama ialah perlulah labelkan sisi dahulu. Jadi kita label, kita hanya nampak 15 dan 36. Jadi perlu labelkan. Jadi cikgu tak sempat nak labelkan di sini, tapi tak apalah, berdasarkan kepada paparan cikgu. Tugas pertama ialah kita nak cari dulu berapa panjang MR. Berdasarkan maklumat diberi ialah MR sama dengan RS sama dengan SN. Jadi maksud dia daripada M ke N ada 3 sisi yang sama panjang. Jadi berapa panjang satu sisi? Jadi cikgu dah beritahu tadi sebelumnya. Okey, sisi yang terbaring ni, sisi terbaring ni panjang dia adalah sama dengan yang kawan bawah ni, P ke O. Okey, jadi panjang sisi P ke O sama panjang dengan sisi M ke N. Jadi bagi tahu dah, MR sama dengan RS sama dengan SN. Jadi ada 3 sisi yang sama panjang. Jadi kita nak buat apa di sini? Jadi yang 36 cm ni kita bahagilah kepada 3 sisi ataupun 3 bahagian. Jadi 36, tengok pelajar di sini. 36 cm bahagi 3 sama dengan 12 cm. Okey, maksud dia setiap sisi ni MR ialah 12 cm, RS pun 12 cm, SN pun 12 cm. Okey, kalau boleh anda nak catat nanti 12, sini 12, sini pun 12. Okey, MP. Okey, berapa panjang sisi MP? Okey, kawan dia tengok dekat hujung sini. 15. Jadi sini pun 15. Okey, RU pula berapa? Okey, RU, UT, ST. Tengok. Yang ni ialah sebuah segi empat sama. Bila segi empat sama, maksud dia semua sisi dia sama panjang. Jadi kalau sini 12, sini pun 12, sini 12 dan sini pun 12. Jadi kita dah labelkan semua sisi. Sini 12, 12, sini 12, sini 12, sini 12, sini 15. Jadi selepas tu kita bulatkan sisi mana yang kita nak guna. Yang ni tak perlu kita pangkah, supaya kita tak kira untuk menghitung perimeter.
Jadi selepas kita label, selepas kita bulatkan, kita senaraikan. Jadi 12, dimulakan di sini. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Ada 5 kali 12 tu. Okey, tambah dengan 15 di tepi sini. Tambah dengan 36 di bawah sini. Dan tambah dengan 15. Dia jumlah dia ialah 126 cm. Jadi cikgu harap anak-anak dapatlah ya mengikut ataupun proses untuk menghitung perimeter bagi bentuk gabungan. Jadi cikgu ulang balik lagi sekali. Pertama mesti labelkan sisi. Mana yang tak ada sisi, yang tak ada label, yang tak ada ukuran sisi, anak-anak labelkan. Yang kedua, bulatkan sisi yang nak pakai, yang nak guna untuk menghitung perimeter. Yang ketiga, kita senaraikan. Senaraikan mesti semua sekali senaraikan yang perlu. Yang pangkah tak perlulah, yang kita bulatkan tadi. Dan yang keempat ialah kita jumlahkan. InsyaAllah kita akan dapat jawapan yang tepat. Baik, kita akan buat latihan bersama-sama. Latihan celik minda di muka surat 209. Okay. Cikgu bagi masa dekat anak-anak untuk mencari perimeter bagi soalan A. Hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Okey, cikgu masa sekejap. Baik. Cikgu dah letakkan di sini langkah bagi menghitung perimeter. Pertama, labelkan. Kedua, bulatkan. Ketiga, senaraikan. Dan keempat, jumlahkan. Okey, soalan dia adalah hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Okey, kita tengok di sini. Sisi yang dah dilabelkan ataupun dah diberi ukuran. Sini dah ada 4 cm. Sini 5. Sini 3 dan sini 10. Okey, ada dua sisi yang boleh diletakkan. Sisi di sini dan sisi tepi ni. Okey, jadi kita akan tengok. Kalau sisi di sini, okey, cikgu tengok mana keluar dulu. Okey, di sini. Okey, pasal apa 8 cm? Sisi ni sisi yang menegak macam ni. Jadi kawan dia yang mana? Okey, kita bawa pembaris, letak pembaris bawa ke sini, kita akan jumpa 5 cm. Okey, sini 5 daripada sini ke sini. Tak cukup. Ada lagi bawah kan? Okay, jadi yang bawah ni terus lagi jalan ke hujung. Akan jumpa 3 cm. Okey, jadi sisi di sini ialah 8 cm. Okey, kita ke sisi sini pula. Okey, yang mana kawan bagi sisi sini? Dia terbaring kat sini kan? Okey, so turun ke bawah. Kita akan jumpa 10 cm. 10 ni dah terlebih panjang. Okey, kita tengok yang mana kita nak kena keluarkan. Okey, naik ke atas. Jumpa 4 cm. Jadi 10 tolak 4, kita akan dapat jawapan dia ialah 6 cm. Okey, label sudah. Kemudian kita bulatkan. 1 2 3 4 5 dan 6. Okey, langkah kedua dah selesai, bulatkan. Yang ketiga kita senaraikan. Senaraikan semua sisi. Okey, 4 cm cikgu ambil dari atas. Ni daripada pukul 12. Turun ke 5. Turun ke 6. Tambah dengan 3. Tambah dengan 10 dan tambah dengan 8. Tapi jawapan dah ada kat sini dah. 36 cm. Jadi untuk soalan A itu ialah 36 cm. Jadi label pun sudah. Kita bulatkan, kita senaraikan dan kita jumlahkan.
Jadi cikgu harap anak-anak dapatlah menghitung perimeter untuk soalan 1A, soalan yang pertama. Okey, kita ke soalan yang kedua. Hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Okey, cikgu bagi masa sekejap untuk anak-anak menghitung perimeter bagi soalan B. Baik. Anak-anak boleh banding jawapan anak-anak dengan jawapan cikgu. Kita bincang. Okey, sisi yang dah diberi di sini adalah 18 cm, 24 cm, 12 cm dan 12 cm. Baik. Ada berapa sisi yang belum lagi diletakkan ukuran? Kita ada 3 sisi lagi. Ya, sini yang kecil ni, hati-hati nah, ada yang kecil ni. Kemudian sisi di sini dan sisi di sini. Baik, kita letakkan atau kita labelkan dahulu. Okey, sini 24 sebab yang atas ialah 24, jadi sisi bawah pun 24 cm sebab ni ialah segi 4 tepat. Kemudian yang kedua, 12 cm sebab yang ni ialah segi 4 sama. Dan lagi satu ialah 6 cm. Okey, 6 ni mai daripada mana? Okey, 6 ni datang daripada, cuba cek sisi mana kawan dia. Dia duduk tegak macam ni kan? Yang menegak ni. Jadi, kita cari. Okey, P ke sebelah kanan. Jumpa 12. 12 tak cukup lagi kan? Okey, undur ke sebelah sini pula. 18. Okey, 18 dah terlebih. Yang ni terkurang. Ataupun bukan sisi yang kita cari. Jadi kita ambil yang panjang ni, sebab daripada atas ke bawah ialah 18 cm. Sisi ni tak tahu berapa, sisi ni ialah 12. Jadi 18 tolak 12 sama dengan 6 cm. Okay, itu langkah pertama, kita labelkan. Okay, lepas label kita bulatkan sisi yang terlibat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, selepas kita bulatkan, kita senaraikan pula. Sebelah sini. Cikgu ambil daripada pukul 12 juga. 24 tambah 6 yang kedua, tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 24 dan tambah 18. Jadi senarai pun sudah. Okay, lepas senarai kita jumlahkan. Di jawapan dia ialah 108 cm. Okay, betul anak jawapan? Di rumah. Jadi pastikan kita, kalau kita buat ikut langkah yang biasa kita buat, yang biasa cikgu-cikgu anak-anak cadangkan, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang tepat. Labelkan, kemudian bulatkan, senaraikan dan jumlahkan. Okey, latihan yang ketiga. Okey, hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Okey, soalan C. Soalan ini cikgu rasa agak mudah sebab kita ada satu sisi saja yang belum dilabelkan. Jadi senang di sini. Okey, kalau di atas ni 3 cm, di bawah ni sudah semestinya 3 cm juga. Jadi kita labelkan. Okey, 3 cm. Okey, selesai label kita bulatkan. 1, 2, 3, 4 dan 5.
Jadi ada 5 sisi yang perlu kita jumlahkan untuk menghitung perimeter bagi bentuk gabungan ini. Okey, senaraikan. Okey, tambah 7. Tambah 7 lagi. Tambah 3 dan tambah 6 cm. Jadi jumlah dia ialah 26 cm. Okey, tahniah kepada anak-anak yang mendapat jawapan dengan tepat bagi soalan C, 26 cm. Okey, soalan D. Hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Kita ada 2 bentuk di sini. Kalau tengok pun, ini ialah bentuk segi 4 tepat dan sini pun bentuk segi 4 tepat. Okey, kena buat pemerhatian di sini. Pertama, labelkan. Cari sisi yang belum dilabelkan. Kita ada 1 di sini. Ada 1 di sini. Dan di sini ada 1 lagi. Baik. Jadi anak dah label dah. Jadi cikgu harap anak-anak dah label sisi. Kita tengok di mana. Okey, 5 meter di situ. 6 meter. Dan 2 meter. Okey, 6. Okey, 2 ni tak ada masalah. Sebab sini 2. Sini pun 2. 5 pun tak ada masalah. Sebab sini 5, sini pun 5. Yang di sini. Kita perlu kaitkan sisi untuk menghitung sisi di sini. Berapa panjang sisi. Okey, jadi yang paling panjang di sini kawan dia. 13 meter. Kita buang sini 5 meter. 13 tolak 5. 8 meter. Kemudian kita tolak yang sisi ni 2 meter. Jadi 6 meter. Okey, jadi selepas kita labelkan, kita bulatkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi hati-hatilah bila melibatkan sisi yang banyak macam ni. Pastikan cukup bilangan. Okey, jadi senaraikan. Cikgu mula pada ke-12 juga. 2 meter tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 5, okey, tambah 6 tambah 2 dan tambah 13. Jadi selepas senaraikan, kita tengok berapa jumlah dia. 40 cm. Okey, tahniah kepada anak-anak yang dapat jawapan dengan tepat untuk perimeter bagi soalan D. Okey, kita teruskan dengan soalan E. Okey, hitung perimeter kawasan berlorek bagi bentuk gabungan berikut. Anak-anak telitikan gambar raja. Okey, kalau tengok gambar rajah ni dia bukannya bercantum nah. Gambar rajah ni ialah gambar rajah yang bertindih. Okey, dan soalan minta kawasan berlorek. Okey, cikgu beri masa untuk anak-anak labelkan sisi dahulu. Okey, baik. Kita tengok, kita labelkan sisi dahulu. Jadi, kita tengok dah. Kalau sini 3 meter, di sini rasa-rasa berapa meter ni? Oh, dia main ke bawah dulu. Kita ambil yang atas dulu. Sini 13, sini pun 13 meter. Lepas tu, 8 meter. Okey, 8 ni daripada mana? Yang sisi sini, 18 meter. Sini pun 18. Okey, sisi ni 4 meter, sisi ni 6 meter. Jadi 18 meter, kita tolak dengan 6, tolak dengan 4, kita akan dapat 8 meter. Dan lagi satu sisi yang kecil ni, segi 4 tepat yang lagi satu ni ialah 3 meter. Sebab sini 3 meter, sini pun 3 meter. Okey, selepas kita senaraikan, kita bulatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
Okey, langkah kedua dah selesai dah. Okey, langkah yang ketiga, kita senaraikan 13 tambah 4, ni 13 di atas. Kalau ikut jam pukul 12. Okey, 13 tambah 4 tambah 3 tambah 8 tambah 3 tambah 6 tambah 13 dan tambah 18. Jadi langkah ketiga dah selesai dah. Ini kita senaraikan semua sisi yang terlibat. Kemudian kita jumlahkan. Ini kita akan dapat jawapan ialah 68 meter. Jadi perimeter kawasan Belorek ialah 68 meter. Baik, kita selesai soalan yang situ. Okay, jadi cikgu harap anak-anak boleh untuk menghitung perimeter kawasan Belorek bagi bentuk gabungan. Okay, jadi pastikan anak mahir dahulu dengan bentuk tunggal. Okay, bentuk tunggal berada pada kemahiran di tahun 4. Jadi kuasai yang tahun 4, bentuk tunggal, bentuk segi empat sama, bentuk segi empat tepat dan bentuk segitiga. Selepas tu tahun 5 dia naikkan aras ataupun naikkan kesukaran sedikit untuk perimeter bentuk bergabung. Jadi cikgu harap anak-anak bolehlah untuk tajuk perimeter. Jadi masa ada sikit saya lagi, cikgu akan sentuh sedikit tentang luas. Okey, luas pun di tahun 4 anak-anak dah belajar luas bentuk bagi sebuah segi empat sama, sebuah segi empat tepat dan bentuk segi tiga. Jadi kalau anak masih ingat luas bagi segi empat sama ialah panjang darab lebar. Okey, tapi untuk anak-anak tahun 4 kita mulakan dengan menghitung luas unit ataupun kita gunakan buku petak kecil untuk mencari luas. Okey, luas segi empat sama ialah panjang darab lebar. Luas segi empat tepat pun panjang darab lebar. Okey, cuba tengok di sini situasi yang pertama. Berapakah bilangan petak segi empat sama yang memenuhi dua bentuk gabungan ini? Ini pun sama bentuk gabungan. Bentuk A dan bentuk B. Yang A bentuk segi empat sama, yang B bentuk segi empat tepat. Okey, jadi pelajar yang kedua ni memberi cadangan untuk menggunakan petak kecil dalam bentuk unit di sini. Jadi letakkan, dia letaklah yang A ni. Panjang dia 4 unit dan lebar dia 4 unit. Jadi 4 unit darab dengan 4 unit akan dapat 16 unit persegi. Okey, yang dua kecil ni ialah persegi. Jadi persegi, bila sebut persegi, bila jumpa persegi, persegi ialah untuk luas. Kemudian yang B pula. Yang B panjang dia ialah 7 unit. Tengok di bawah ni, 7 unit. Dan lebar dia ialah 3 unit. Jadi luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. 7 unit darab dengan 3 unit sama dengan 21 unit persegi. Okey, disebabkan ni ialah bentuk gabungan, jadi kita boleh tambahkan bentuk A tambah dengan bentuk B. Luas bentuk gabungan ialah 16 unit persegi untuk bentuk A dan 21 unit persegi untuk bentuk B. Jadi jumlah kedua-dua ataupun jumlah bentuk gabungan ialah 37 unit persegi. Okey, anda nak tengok dekat tips di situ. Tips. Luas ialah ukuran besarnya sesuatu permukaan. Unit ukuran luas ialah unit persegi. Jadi untuk segi empat sama dan segi empat tepat, luas ialah panjang darab lebar. Jadi anda beruntung sebab untuk tajuk luas ni dalam mata pelajaran sains pun kita dah belajar menghitung luas bagi bentuk segi empat tepat dan segi empat sama. Jadi benda tu kita belajar berulang kalilah. Jadi diharap anak-anak boleh menguasai tentang tajuk luas di sini. Baik, tengok contoh.
Contoh yang kedua di muka surat 210. Okey, rajah di bawah menunjukkan gabungan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. Soalan, kira luas bentuk gabungan ini. Okey, biasanya dalam soalan latihan ataupun soalan peperiksaan, ayat yang terakhir ni ialah yang sangat penting lah, sebab ini ialah kehendak soalan. Yang atas ni ialah cerita sahaja. Okey, cerita penting juga. Kalau tak tahu cerita, macam mana nak tahu kesudahan cerita? Macam kita tengok drama lah. Kita tahu cerita, dan insyaAllah kita boleh tahu lah kesudahan dia macam mana. Jadi soalan pun sama juga. Kena baca di atas. Okay, jadi dia kata apa? Sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. Okey, segi empat tepat tu yang warna apa? Okey, yang warna merah tu yang bentuk A, dan segi empat sama ialah yang bentuk B, yang warna hijau. Jadi sebelumnya kita dah tengok tadi, luas ialah panjang darab lebar. Kita dah ada dah. Yang A panjang ialah 10 cm dan yang B ialah 8 cm. Jadi luas A ialah 8 cm darab 10 cm sama dengan 80 cm. Kemudian luas B pula. Okey, luas B ni dia bagi sini 6 cm saja. Jadi sini berapa dia punya ukuran dia? Panjang dia berapa? Lebar dia diberi 6 cm. Panjang tak diberi. Jadi berbalik kepada soalan kita, sebuah segi empat sama. Oh, jadi terlintas di fikiran kita bila segi empat sama ni maksud dia semua sisi dia sama panjang. Jadi 6 cm darab dengan 6 cm sama dengan 36 cm per segi. Jadi tak selesai lagi. Yang ni baru bentuk tunggal. Okey, jadi kita jumlahkan 80 cm persegi tambah 36 cm persegi sama dengan 116 cm persegi. Jadi luas bentuk gabungan ialah 116 cm persegi. Jadi cikgu rasa cikgu sempat sampai di situ sahaja. Jadi cikgu harap anak-anak boleh teruskan dengan latihan di rumah, menyambung buku teks di muka surat 211 sehingga 212. Jadi cikgu harap anak-anak bolehlah menguasai kemahiran perimeter kita bincang secara panjang lebar tadi, dan cikgu sentuh sedikit tajuk luas, iaitu luas bentuk tunggal dan juga bentuk gabungan. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks di rumah dan juga berkongsi dengan cikgu-cikgu di sekolah untuk mencari ataupun menghitung luas bentuk gabungan yang lain. Jadi cikgu harap kepada anak-anak perkongsian cikgu hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anak-anak untuk belajar dari rumah bersama dengan Jabatan Kemiskinan Negeri Perlis dan juga Jabatan Negeri Perlis berkongsi ilmu di sini. Jadi cikgu mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap, dan insya-Allah panjang umur kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.